Kes pertama, dua wanita maut selepas motosikal yang dinaiki dirempuh dua kereta dari arah bertentangan di KM 76 Jalan Kota Baru, Gua Musang. Kemalangan berpunca daripada kecuaian penunggang motosikal yang membelok ke kanan tanpa memastikan keadaan lalu lintas selamat. Kes kedua, tragedi hujan lebat menyebabkan kereta Protonwira dipandu mangsa terbabas ke kanan jalan sebelum merempuh pagar rumah berhampiran menyebabkan mangsa tercampak keluar dari kenderaan yang dipandunya. Kemalangan itu turut menyebabkan kereta Proton Saga BLM yang dipandu seorang wanita berusia 23 tahun yang berada di belakang kereta mangsa berpusing sebelum dilanggar oleh sebuah lagi Protonwira yang dipandu lelaki berusia 28 tahun ketika cuba mengelakkan kenderaan Partiban yang hilang kawalan. Kes ketiga, masalah brek pada sebuah trailer dipercayai menjadi punca kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 43 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak menghala ke Bentong. Kejadian 12.45 tengah hari, sebuah trailer membawa muatan besi yang mengalami masalah brek hilang kawalan dan melanggar sebuah trailer yang membawa kontena di hadapannya. Akibat rempuhan itu, trailer itu turut melanggar sebuah Toyota Vios, Honda Civic dan Nazar Citra. Setiap tahun, ribuan nyawa terjejas akibat kemalangan jalan raya di Malaysia. Dengan populasi yang berkembang dan peningkatan bilangan kenderaan di jalan raya, insiden berkaitan trafik telah menjadi kebimbangan yang serius. Malah, kemalangan jalan raya kekal sebagai salah satu punca utama kecederaan dan kematian di negara ini. Sehingga tahun 2024, kemalangan jalan raya terus menjadi isu penting di Malaysia. Dengan pihak berkuasa dan organisasi keselamatan berusaha untuk mengurangkan jumlah kematian dan kecederaan. Berdasarkan anggaran statik kemalangan jalan raya terkini, Malaysia melihat purata 400,000 sehingga 500,000 kemalangan jalan raya setiap tahun. Sebahagiannya berlaku di kawasan bandar seperti Kuala Lumpur dan Selangor. Hal ini berpunca daripada pemanduan melulu, keadaan cuaca buruk atau kesilapan manusia yang mudah. Setiap kejadian besar atau kecil boleh memberi impak yang mengubah hidup, bukan sahaja kepada mereka yang terlibat secara langsung, tetapi kepada keluarga, masyarakat dan masyarakat keseluruhan. Oleh itu, pengurusan trafik adalah penting untuk memastikan rangkaian jalan raya beroperasi dengan cekap dan selamat. Kemalangan jalan raya merupakan isu serius yang boleh berlaku disebabkan pelbagai faktor. Faktor ini boleh dikategorikan kepada faktor manusia, faktor jalan raya dan cuaca dan faktor kenderaan. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia adalah penyumbang utama kepada kemalangan jalan raya kerana kebanyakan kemalangan berlaku kerana kesilapan atau kecuaian pemandu atau pengguna jalan raya yang lain. Contohnya, mengabaikan peraturan jalan raya, melanggar peraturan seperti melanggar lampu merah, tidak memberi isyarat ketika menukar lorong atau tidak berhenti di persimpangan adalah faktor utama yang menyebabkan kemalangan jalan raya. Faktor yang kedua adalah keadaan persekitaran. Keadaan cuaca buruk boleh menyebabkan jalan menjadi licin atau mengurangkan jarak penglihatan yang meningkatkan risiko kemalangan. Contohnya, hujan lebat. Hujan lebat boleh menyebabkan jalan licin, mengurangkan cekaman tayar pada permukaan jalan dan mengurangkan jarak penglihatan. Dalam situasi seperti ini, pemandu perlu mengurangkan kelajuan dan meningkatkan perhatian ketika memandu. Faktor yang ketiga adalah keadaan kenderaan. Contohnya, kenderaan yang tidak diselenggara. Kenderaan yang tidak menjalani penyelenggaraan berkala seperti tayar pancit, brek rosak atau lampu tidak berfungsi boleh menyebabkan kemalangan jika komponen kenderaan gagal berfungsi semasa di jalan raya. Pengurusan trafik memainkan peranan penting dalam memastikan aliran kenderaan yang lancar, selamat dan cekap di lebuh raya. Ia melibatkan perancangan reka bentuk, operasi lalu lintas jalan raya untuk memenuhi permintaan pengguna. Ia dapat meminimumkan kesesakan dan mengurangkan kemalangan. Dalam kejuruteraan lalu lintas, pengurusan trafik berfungsi sebagai bahagian penting dalam sistem pengangkutan yang lebih luas, menangani isu yang berkaitan dengan aliran kenderaan, keselamatan, penggunaan infrastruktur dan kesan alam sekitar. Pengurusan trafik yang pertama adalah meningkatkan keselamatan. Komponen utama pengurusan trafik ialah mengurangkan kemalangan dan meningkatkan keselamatan semua pengguna jalan raya termasuk pemandu, pejalan kaki dan penunggang basikal. Contohnya, pengurusan kelajuan. Menetapkan had laju dan melaraskannya berdasarkan keadaan jalan raya boleh membantu meminimumkan risiko kemalangan yang disebabkan dengan kelajuan yang berlebihan. Kamera kelajuan dan alat pemantauan lain juga menguatkuasakan had ini. Yang kedua adalah mengurus kesan alam sekitar. Contohnya, reka bentuk jalan. Reka bentuk jalan termasuk pemilihan bahan, penggunaan infrastruktur jalan hijau dan turapan mesra alam boleh mengurangkan kesan alam sekitar rangkaian jalan raya. Yang terakhir adalah mengoptimumkan aliran trafik.
Kawalan isyarat lalu lintas. Sistem isyarat trafik moden direka untuk mengawal aliran trafik di persimpangan, mengoptimumkan masa menunggu dan memastikan trafik diberi peluang untuk melalui tanpa kelewatan yang tidak perlu. Masa isyarat boleh dilaraskan berdasarkan keadaan trafik masa nyata seperti waktu sibuk atau tempoh trafik yang rendah. Saya akan meneruskan pembentangan dengan tujuan pengurusan trafik, antaranya mengurus tempat letak kenderaan, menandakan lokasi dengan jelas dan mengurus pergerakan kereta untuk mengurangkan konflik. Yang pertama, mengawal dan mengurus tempat letak kereta. Pengurusan trafik merangkumi pengaturan dan kawalan ruang parking seperti memastikan penggunaan yang efisien dan mencegah kesesakan di kawasan tempat letak kereta. Dengan menyediakan titik masuk dan keluar yang jelas, papan tanda dan tempat parking yang ditandakan, pengurus trafik dapat mengelakkan kesesakan dan pergerakan yang kacau di kawasan parking. Ini membantu mengurangkan kesesakan di kawasan parking, mengurangkan masa mencari ruang dan meningkatkan pengalaman keseluruhan bagi pengguna. Yang kedua, menandakan lokasi dengan jelas. Pengurusan trafik yang berkesan melibatkan penandaan lokasi yang jelas dan tepat, termasuk nama jalan, tanda tempat dan petunjuk laluan. Ini membantu pemandu, pejalan kaki dan penyelamat kecemasan untuk mengenal pasti lokasi dengan mudah. Dengan menyediakan papan tanda dan penanda lokasi yang jelas, pengurusan trafik membantu orang ramai menavigasi jalan dengan yakin, mengurangkan kekeliruan dan meningkatkan aliran trafik keseluruhan. Akhir sekali, mengurus pergerakan kenderaan untuk mengurangkan konflik. Pengurusan trafik bertujuan mengawal pergerakan kenderaan dengan cara mengurangkan konflik berpotensi, seperti perlanggaran atau kejadian nyaris berlanggar. Ini termasuk koordinasi persimpangan, penetapan masa isyarat lalu lintas dan reka bentuk bulatan atau sistem sehala untuk memastikan kenderaan dapat bergerak dengan lancar tanpa bertembung. Dengan mengurangkan titik konflik dan mengawal aliran kenderaan, pengurusan trafik meningkatkan keselamatan jalan raya dan mewujudkan persekitaran pemanduan yang lebih teratur. Seterusnya, keberkesanan pengurusan trafik dalam mengurangkan kemalangan jalan raya. Yang pertama, pengurusan fizikal sistem jalan raya. Teknik ini melibatkan reka bentuk dan penyelenggaraan jalan raya dengan cara mengurangkan kemalangan dan meningkatkan keselamatan trafik. Ia termasuk ciri fizikal seperti lorong yang ditandai dengan jelas, bulatan, bonggol kelajuan, papan tanda yang jelas dan penghadang jalan. Susun atur jalan yang direka dengan baik seperti lorong yang lebih lebar, lintasan pejalan kaki yang selamat dan persimpangan yang berkesan dapat mengurangkan kemungkinan kemalangan. Selain itu, pemisahan fizikal antara pengguna jalan yang berbeza seperti kenderaan, penunggang basikal dan pejalan kaki dapat mengurangkan konflik dan memastikan aliran trafik yang teratur. Yang kedua, pengurusan peraturan trafik. Pengurusan peraturan trafik memfokuskan pada mengawal dan memantau pergerakan kenderaan dan pejalan kaki bagi memastikan penggunaan jalan yang selamat. Ini termasuk menetapkan had laju, menguatkuasakan undang-undang trafik seperti berhenti di lampu merah dan memberi laluan kepada pejalan kaki serta menggunakan isyarat trafik untuk mengatur aliran trafik. Langkah-langkah pengurusan trafik seperti kamera had laju, kamera lampu merah dan rondaan pihak berkuasa membantu mengurangkan tingkah laku pemanduan berbahaya seperti memandu laju dan pemanduan melulu. Pengawalan yang betul memastikan operasi jalan raya yang lebih lancar dan selamat dengan mencegah konflik dan kemalangan yang disebabkan oleh pemanduan yang tidak teratur atau tidak menentu. Akhir sekali, pengurusan maklumat kepada pengguna jalan raya. Memberikan maklumat yang tepat dan terkini kepada pengguna jalan raya adalah penting untuk mengurangkan kemalangan. Ini melibatkan penggunaan papan tanda isyarat, papan tanda jalan dan papan mesej elektronik untuk memaklumkan pemandu tentang bahaya, keadaan jalan, kemas kini trafik dan laluan pusingan. Maklumat masa nyata seperti amaran cuaca, laporan kemalangan atau penutupan jalan boleh membantu pemandu membuat keputusan yang lebih baik, mengurangkan kekeliruan dan kemalangan yang berpotensi. Selain itu, teknologi dalam kenderaan seperti sistem GPS dan aplikasi navigasi masa nyata boleh membantu pemandu mencari laluan yang lebih selamat dan lebih efisien. Seterusnya, mengurangkan risiko kemalangan yang disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka atau kesilapan navigasi. Kesimpulannya, pengurusan trafik yang berkesan adalah kunci dalam mengurangkan kemalangan jalan raya. Dengan menggunakan reka bentuk jalan yang selamat, menguatkuasakan peraturan trafik, menyediakan maklumat yang jelas dan mengurus pembayaran kemudahan trafik, risiko kemalangan dapat diminimumkan. Teknik-teknik ini bukan sahaja mengurangkan konflik dan memperbaiki tingkah laku pemanduan,
tetapi juga memastikan pengalaman trafik yang lebih selamat dan efisien untuk semua pengguna jalan, sekaligus mengurangkan kadar kemalangan jalan raya secara keseluruhan. Saya akan menerangkan apa itu failure pavement ataupun kegagalan perkerasan. Kegagalan perkerasan merujuk kepada kerosakan atau kemerosotan yang berlaku pada permukaan atau struktur jalan raya yang menyebabkan penurunan kualiti, keselamatan dan keselesaan pengguna jalan. Kegagalan ini boleh berlaku kepada dua-dua jenis perkerasan, sama ada perkerasan aspal atau perkerasan konkrit. Kegagalan perkerasan boleh berlaku akibat pelbagai faktor, baik semula jadi maupun disebabkan oleh aktiviti manusia, dan ia memerlukan tindakan pembaikan untuk memastikan jalan terus selamat digunakan. Failure pavement mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah alligator cracking. Ini berlaku apabila struktur perkerasan mengalami beban berulang, seringkali disebabkan oleh lalu lintas yang berat. Retakan terbentuk dalam corak yang menyerupai sisik alligator, dan sebab itu ia juga dikenali sebagai retakan kelelahan. Retakan alligator berlaku disebabkan oleh gabungan beberapa faktor, dengan yang paling utama adalah beban lalu lintas yang berlebihan, bahan yang berkualiti rendah dan struktur perkerasan yang tidak mencukupi. Langkah-langkah pembaikan menggunakan full depth patching untuk retakan alligator. Yang pertama adalah pemeriksaan dan penilaian kerosakan sebelum memulakan kerja pembaikan. Yang kedua, penyediaan kawasan pembaikan yang terjejas dengan retakan alligator dibersihkan terlebih dahulu daripada serpihan dan debu. Yang ketiga, penyediaan asas jalan. Dan yang keempat, pengisian dengan campuran aspal baru. Seterusnya yang kelima, pemadapan dan rata iaitu compaction dan leveling. Dan yang terakhir sekali adalah penyelesaian permukaan. Jenis yang kedua adalah lubang jalan ataupun pothole yang berbentuk mangkuk yang terbentuk pada perkerasan jalan akibat gabungan penyerapan kelembapan, kitaran beku cair dan tekanan lalu lintas. Sebab berlakunya pothole ni adalah disebabkan air meresap ke dalam retakan atau sendi pada perkerasan jalan yang menyebabkan lapisan asas menjadi lemah. Kaedah pembaikan untuk pothole ni adalah pembaikan cold patch, iaitu pembaikan sementara, di mana cold patch ni adalah bahan yang siap guna yang tidak memerlukan pemanasan. Proses yang pertama adalah membersihkan lubang jalan, yang kedua mengisi lubang jalan, menuang bahan cold patch tersebut, dan yang ketiga memadatkan bahan, serta yang terakhir adalah ratakan permukaan dengan jalan yang sedia ada supaya ia rata dan selaras dengan jalan. Jenis yang seterusnya adalah retakan ataupun cracking. Retakan adalah pembentukan rekahan pada permukaan perkerasan jalan dan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk termasuk retakan panjang, retakan melintang dan retakan blok. Cracking disebabkan oleh faktor-faktor seperti pengembangan dan pengecutan haba, pembinaan yang tidak mencukupi dan penuaan bahan. Kaedah pembaikan cracking adalah dengan penyegelan retakan iaitu crack sealing. Proses ini melibatkan pengisian retakan pada perkerasan jalan dengan bahan penyegel khas untuk menghalang air meresap masuk. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, membersihkan retakan terlebih dahulu. Yang kedua, menyediakan retakan. Yang ketiga, menyapukan bahan penyegel. Dan seterusnya, membiarkan bahan penyegel sejuk dan mengeras. Seterusnya, jenis failure pavement yang keempat adalah pendarahan ataupun bleeding. Pendarahan dikenali sebagai flushing, iaitu kerosakan perkerasan di mana sejumlah besar bahan pengikat, iaitu aspal, naik ke permukaan jalan dan ia menghasilkan permukaan yang berkilat dan kelihatan basah. Sebab berlakunya bleeding adalah disebabkan bahan yang berkualiti rendah, suhu yang tinggi dan lalu lintas yang berlebihan. Kaedah pembaikan untuk bleeding ni adalah dengan menggunakan mill and overlay, di mana ini adalah kaedah pembaikan yang lebih intensif, di mana lapisan perkerasan yang mengalami pendarahan digiling ataupun dikeluarkan untuk mendedahkan bahan yang segar dan tidak tercemar di bawahnya. Jadi langkah-langkah yang pertama adalah proses penggilingan, yang kedua adalah pembersihan setelah penggilingan, di mana permukaan dibersihkan untuk mengeluarkan serpihan dan bahan longgar. Yang ketiga adalah lapisan penutup, iaitu overlay. Lapisan baru campuran aspal disapukan ke atas permukaan yang telah digiling. Selain itu, jenis failure pavement adalah raveling. Raveling adalah kehilangan agregat dari permukaan perkerasan akibat ikatan yang lemah antara bahan pengikat, iaitu aspal dan agregat. Punca raveling adalah disebabkan kehilangan agregat dari aspal akibat ikatan yang tidak mencukupi antara pengikat aspal dan agregat.
Kaedah pembaikan untuk raveling ini adalah dengan menggunakan kaedah penutup semula, iaitu overlay, di mana ia menambahkan lapisan baru di atas permukaan jalan lama yang sudah rosak ataupun usang. Prosesnya adalah yang pertama sekali membersihkan permukaan perasan sedia ada, mengeluarkan bahan longgar. Yang kedua, sapukan lapisan pengikat atau tack coat, iaitu lapisan nipis emulsi aspal, dan yang terakhir adalah letakkan lapisan baru aspal tersebut. Yang keenam, block cracking. Block cracking bermaksud kerosakan pada permukaan jalan yang berbentuk retakan seperti blok atau kotak. Antara punca berlakunya block cracking ini adalah beban kenderaan berat. Berat kenderaan besar seperti lori memberikan tekanan yang tinggi pada permukaan jalan. Beban yang berulang kali boleh merosakkan lapisan jalan dan menyebabkan retakan berbentuk seperti blok. Terusnya, perubahan suhu yang drastik. Suhu yang sangat panas di siang hari dan sangat sejuk di malam hari menyebabkan jalan mengembang dan mengecut yang boleh menyebabkan retakan, terutama jika bahan jalan sudah tua. Antara kaedah penambahbaikan adalah dengan menampal retakan dengan menyumbat retakan dengan bahan pengisi atau silen bagi menghalang air daripada masuk dan menyebabkan kerosakan yang lebih teruk. Seterusnya, pembaikan permukaan jalan. Jika kerosakan agak serius, lapisan asfal baru atau overlay boleh digunakan untuk memperbaiki permukaan jalan. Kerosakan jalan raya corrugation merujuk kepada permukaan jalan yang mengalami kesan bergelombang atau beralur, biasanya berbentuk seperti riak yang berulang. Terdapat beberapa punca utama yang menyebabkan jalan raya mengalami corrugation. Yang pertama, kenderaan berat dan frekuensi trafik yang tinggi. Laluan berulang oleh kenderaan berat seperti lori dan bas memberikan tekanan berterusan pada permukaan jalan. Tekanan ini menyebabkan permukaan jalan mengalami perubahan bentuk, terutama jika jalan tersebut tidak dibina untuk menampung beban berat. Faktor yang kedua, faktor alam sekitar. Perubahan suhu, hujan dan hakisan juga boleh mempercepatkan pembentukan corrugation pada jalan. Contohnya, tanah yang basah atau berlecak lebih mudah terdedah kepada tekanan tayar kenderaan menyebabkan permukaan jalan cepat rosak. Antara kaedah penambahbaikan adalah dengan meningkatkan reka bentuk dan penyelenggaraan jalan. Jika corrugation kerap berlaku, mempertimbangkan reka bentuk jalan dengan lebih teliti dapat membantu seperti membina asas jalan yang lebih kukuh dan sesuai untuk menampung beban lalu lintas. Penyelenggaraan berkala juga perlu dilakukan untuk meratakan permukaan yang mula menunjukkan tanda-tanda seperti corrugation agar masalah tidak menjadi lebih parah. Shoving pada jalan raya merujuk kepada fenomena di mana permukaan jalan raya menjadi bergelombang atau berkedut, biasanya dalam bentuk benjolan atau alur yang melintang arah trafik. Ini berlaku apabila lapisan jalan raya terutamanya asfalt digerakkan atau ditolak dari kedudukan asalnya oleh tekanan dari tayar kenderaan, khususnya ketika brake, memecut dan juga belok. Antara punca berlakunya fenomena shoving ini adalah yang pertama, kualiti pembinaan yang lebih rendah. Lapisan jalan yang tidak cukup dipadatkan atau asas jalan yang tidak kukuh akan menyebabkan permukaan mudah bergeser. Yang kedua, tekanan kenderaan berat. Kenderaan berat yang sering berhenti atau memperlahankan kenderaan boleh menyebabkan tekanan berlebihan pada permukaan jalan dengan menolak lapisan asfalt ke arah tertentu. Antara kaedah penambahbaikan adalah dengan menggunakan campuran asfalt yang tahan terhadap shoving. Gantikan lapisan lama dengan campuran asfalt yang lebih keras atau campuran yang dimodifikasi seperti polymer modified asphalt yang tahan terhadap tekanan tinggi dan suhu panas. Campuran yang tahan panas dan deformasi ini mengurangkan kemungkinan lapisan baru mengalami masalah yang sama. Kedua, penggalian dan penstabilan asas, iaitu sub-base repair and stabilization. Jika shoving berlaku disebabkan asas jalan raya yang tidak stabil, penggalian lebih mendalam diperlukan untuk memperbaiki atau menstabilkan asas jalan terlebih dahulu. Setelah asas diperkukuhkan, barulah lapisan asfalt diturut kembali. Penstabilan asas boleh dilakukan dengan menambah bahan penguat seperti simen atau kapur untuk meningkatkan kekuatan asas jalan. Rating pada jalan raya merujuk kepada alur atau lekukan yang terbentuk di permukaan jalan, biasanya sepanjang laluan tayar kenderaan. Masalah ini sering berlaku pada jalan berturap, terutamanya asfalt, di mana tekanan berulang dari tayar kenderaan berat menyebabkan permukaan jalan secara perlahan-lahan tenggelam di laluan yang sama. Punca berlakunya rating ini adalah yang pertama, campuran asfalt yang lembut atau tidak sesuai. Asfalt yang terlalu lembut atau tidak tahan terhadap deformasi tidak dapat menahan tekanan dari kenderaan berat, terutama di kawasan panas, di mana asfalt menjadi lebih lembut. Campuran asfalt yang tidak sesuai ini menyebabkan lapisan permukaan jalan mudah terjejas. Yang seterusnya, kualiti pembinaan yang rendah. Jika jalan tidak dibina dengan spesifikasi yang tepat, contohnya tanpa asas yang kuat atau campuran asfalt yang berkualiti, ia lebih mudah mengalami rating. Pemadatan yang tidak mencukupi semasa pembinaan juga boleh menyebabkan permukaan jalan lebih mudah tenggelam.
Kaedah penambahbaikan yang pertama adalah pengikisan dan penerapan semula iaitu milling and resurfacing. Kaedah ini melibatkan pengikisan atau milling lapisan atas asfalt yang mengalami rutting sehingga ke kedalaman yang mencukupi, diikuti dengan penerapan semula menggunakan lapisan asfalt baru. Kaedah ini sangat sesuai untuk rutting sederhana hingga dalam kerana ia memberikan permukaan baru yang lebih stabil dan rata. Kaedah yang kedua, rekonstruksi penuh iaitu full depth construction. Untuk rutting yang sangat dalam atau apabila kerosakan disebabkan oleh asas jalan yang lemah, pembaikan penuh diperlukan. Kaedah ini melibatkan penggalian hingga ke lapisan asas, membaiki atau menggantikan lapisan asas jalan yang rosak, kemudian menurap semula dengan lapisan asfalt baru. Walaupun ini adalah kaedah yang mahal, ia memberikan penyelesaian jangka panjang yang lebih tahan terhadap rutting, terutama di kawasan yang sering menerima beban lalu lintas berat. Patching pada jalan raya merujuk kepada proses membaiki kawasan kecil atau tempatan pada permukaan jalan yang telah rosak seperti lubang, rekahan atau lekukan. Kaedah ini melibatkan penambalan atau pengisian kawasan yang rosak dengan bahan baru. Biasanya campuran asfalt atau konkrit, lalu dipadatkan supaya permukaannya rata dengan jalan yang sedia ada. Antara punca berlakunya patching ini adalah yang pertama, kenderaan berat. Kenderaan berat terutama lori dan bas memberikan tekanan tinggi pada permukaan jalan yang boleh menyebabkan permukaan jalan rosak atau berlubang. Beban yang berulang ini melemahkan asfalt dan menyebabkan ia retak atau pecah. Punca yang kedua, cuaca ekstrim. Panas yang berlebihan iaitu suhu yang tinggi boleh melembutkan asfalt, menyebabkan ia menjadi lebih mudah rosak di bawah tekanan kenderaan. Suhu panas juga boleh menyebabkan penguapan bahan pengikat dalam asfalt, menjadikannya lebih rapuh. Kaedah penambahbaikan yang pertama adalah penyelenggaraan dan pemeriksaan berkala. Setelah patching dilakukan, penting untuk memantau kawasan yang telah dibaiki untuk memastikan ia tahan lama. Jika terdapat kerosakan baru, penambahbaikan lebih lanjut mungkin diperlukan. Penyelenggaraan berkala seperti pembersihan saliran dan pemeriksaan permukaan jalan akan membantu memastikan jalan dalam keadaan baik. Yang seterusnya, kaedah cold patch iaitu campuran sejuk. Cold patch adalah campuran asfalt yang siap digunakan tanpa perlu dipanaskan. Ia boleh digunakan untuk pembaikan sementara waktu atau di kawasan yang tidak memerlukan pembaikan besar. Ia adalah pilihan yang lebih cepat dan mudah tetapi tidak sekuat campuran asfalt panas. Kajian tentang kegagalan perkerasan jalan menunjukkan bahawa faktor seperti penembusan air, perubahan suhu ekstrim, beban berat dan pemeliharaan yang lemah menyebabkan kerosakan pada perkerasan fleksibel dan kaku seperti retak, lubang dan cekungan. Setiap jenis kegagalan mempunyai punca dan cara pembaikan yang berbeza seperti mengisi retak atau memperbaiki sistem saliran. Untuk mencegah kegagalan, perlu dilakukan pemeriksaan berkala, pemeliharaan tepat pada masanya dan penggunaan bahan yang tahan lama. Teknik pembinaan canggih juga dapat meningkatkan ketahanan perkerasan. Pengurusan perkerasan yang berkesan dapat memanjangkan umur jalan, meningkatkan keselamatan dan mengurangkan kos pemeliharaan jangka panjang.